Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pandu Puteri. Salam. Saya Puan Muniati binti Kamrul Zaman dari Pahang, merupakan MC pada hari ini dan saya mengalu-alukan kedatangan semua. Yang berusaha Datuk Jayadevi Subramaniam, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Puan Judy Goh, Pesuruhjaya Antarabangsa Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Jawatan Kuasa Pesuruhjaya Antarabangsa, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya, para guru pemimpin serta ahli-ahli Pandu Puteri yang dikasihi sekalian. Saya rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada semua hadirin di sini. Dan ini merupakan aktiviti pertama kita bersama dengan Jawatan Kuasa Antarabangsa. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengar taklimat PAC Activity World Thinking Day 2023. Buat pengetahuan semua, setiap tahun Persatuan Pandu Puteri Malaysia ataupun Girl Guides meraihkan Hari Peringatan Sedunia ataupun World Thinking Day. Jadi untuk tahun ini, sekali lagi kita akan membuat PAC activity yang telah sama-sama telah disediakan oleh Persatuan Antarabangsa Persatuan Pandu Puteri Malaysia untuk meraihkan World Thinking Day 2023. Tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Ruzana untuk menerangkan mengenai taklimat, mengenai PAC activity ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Muniati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Pandu Puteri Yang Berusaha Datuk Jayadewi, Puan Judy Goh, rakan-rakan PJ Antarabangsa, LEK yang dapat hadir bersama pada pagi ini, barisan PJ Antarabangsa daerah, pemimpin dan ahli-ahli sekalian. Okey, pagi ini saya akan membentangkan PAC aktiviti sempena sambutan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2023. Ya. Kejap. Dah masuk kan? Okey, baiklah. Saya mulakan taklimat saya pada pagi ini. Semua nampak Okey, kejap. Ada masalah sikit. Baik, taklimat kita pada pagi ini adalah mengenai PAC activity. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, tema sambutan Hari Peringatan Sedunia bagi tahun ini 2023 adalah Our World, Our Peaceful Future, the Environment and Peace. Okey, sedikit latar belakang kenapa tema ini dipilih oleh pihak WEX. Pada tahun 2020 mereka telah mengadakan soal selidik, di dalam kalangan 100 orang ahli Pandu Puteri dan juga pengakap puteri daripada 100 buah negara, dan mereka telah mendapati bahawa rata-rata mereka menyuarakan kebimbangan yang sama, iaitu berkenaan alam sekitar. Jadi pihak WEX telah menetapkan
bagi tahun 2022 hingga 2024, tema Hari Peringatan Sedunia adalah Our World, Our Future. Okay. Jadi kalau tengok, kalau kamu semua boleh tengok di slide yang saya kongsikan ni, pada tahun 2022 umpamanya, temanya adalah Our World, Our Equal Future. Tahun ini Our World, Our Peaceful Future, dan tahun depan Our World, Our Thriving Future. Okay, jadi itu adalah 3 tema yang akan dan telah digunakan oleh pihak WEX untuk Hari Peringatan Sedunia. Baik. Kayaknya betul. Kak. Ada orang mute kan saya. Sekejap, saya share semula. Okey. Apakah objektif pelaksanaan PAC aktiviti pada tahun ini? Okey, dengan melaksanakan PAC aktiviti ini, kami berharap ya anak-anak yang mengambil bahagian akan dapat berhubung dengan dunia alam semula jadi dalam kehidupan mereka sendiri. Itu objektif yang pertama. Dan kami berharap juga anak-anak akan dapat bertindak ya, melalui aktiviti yang kamu jalankan, kamu dapat bertindak dalam kehidupan kamu sendiri, dalam komuniti kamu sendiri, dan seterusnya untuk membawa keamanan melalui alam semula jadi. Okay. The focus here is the environment, okay, alam semula jadi. Dan objektif ketiga, okay, melalui pelaksanaan PAC aktiviti ini, kami berharap ya anak-anak dapat menerokai perkara yang boleh kamu pelajari daripada dunia alam semula jadi dari segi penjagaan, keamanan dan pembinaan komuniti. Okay. Dan objektif keempat pula, okay, kami berharap ya anak-anak dapat menyedari kepentingan keharmonian semula jadi. Okay, you make peace with the environment ya, dan keperluan untuk ekosistem yang seimbang. Okay, jadi ini adalah part objektif utama okay, dalam melaksanakan PAC aktiviti sempena sambutan Hari Peringatan Sedunia peringkat 2023. Okay. Baik, sebarang soalan boleh disampaikan selepas saya selesai memberi taklimat. Okay. Slide tak nampak. Slide tak nampak ke? Sorry, slide tak nampak. Okay, sorry sekejap. I don't know why. Okay, dah nampak belum? Belum. Oh my goodness. Kejap. Belum. How is it? Kejap. Ni buku suara tak? Buku suara ni. Kejap. Okay, kejap. Okay, sementara itu saya harap para hadirin dan hadirat bersabar dan boleh mute-kan ya suara masing-masing. Okey, sekarang kita dah nampak. Nampak ya? Okey, dah nampak. Okey, maaf ada technicality. Tekan Skype tu boleh? Kejap. Okey, nampak tak? Dah. Okey ya? Nampak. Okey, nampak sekarang? Saya nampak. Okey, baik. Okey, thank you. Hantar ke Bu? Okey. Baik. Dalam aktiviti ni, okay, untuk aktiviti saya minta kerjasama semua untuk pastikan mikrofon atau your microphone is dalam mute ya.
Okay. Okey. Baik, untuk pack aktiviti sambutan Hari Pengetahuan Sedunia pada tahun ini, kami Jawatankuasa Antarabangsa telah memilih aktiviti-aktiviti yang kami rasakan anak-anak dapat melaksanakan dengan lancar. Ya. Okey, saya beri sedikit gambaran apa yang kamu akan lakukan. Okey, yang pertama, aktiviti dinamakan sebagai pencarian Miku. Miku adalah watak, salah satu watak utama dalam cerita. Ya, dalam cerita yang akan kamu baca dan kamu faham, fahamkan dalam pack aktiviti ini. Okey, ia merupakan pengenalan kepada kisah Hari Pengetahuan Sedunia dan masa yang kamu ambil tak lama, 5 hingga 10 minit. Ya, dan aktiviti ini akan dilakukan secara individu. Okey, saya akan kongsikan apa aktiviti-aktiviti itu seterusnya. Okey, aktiviti yang kedua pula adalah dinamakan gunakan deria anda untuk berhubung dengan dunia. Okey, baik. Pack aktiviti ini kami telah laksanakan ada 2 versi, satu dalam bahasa Melayu dan juga satu dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi terpulanglah kepada anak-anak untuk memilih mana satu yang anak-anak nak pilih. Tetapi untuk kali ini pack aktiviti ini tidak dibezakan. Ya, kami sediakan satu saja. Maksudnya PP Tunas sehinggalah PP Cadet boleh menggunakan pack aktiviti yang sama. Tidak ada perbezaan macam apa yang berlaku tahun lepas. Ya. Okey, apa yang membezakannya hanyalah aktiviti itu saja. Umpamanya dalam gunakan deria anda untuk berhubung dengan dunia, masa yang diambil anggaran dalam 20 minit. Okey, di mana aktiviti 1A adalah aktiviti yang dilaksanakan oleh semua PP Tunas hinggalah Kadet dan ia merupakan aktiviti individu. Ya, tetapi bila beralih kepada aktiviti 1B.1 dan 1B.2 untuk remaja hingga Kadet, maka ia adalah aktiviti secara berkumpulan. Okey. Seterusnya, aktiviti ini menarik pada saya, dinamakan sebagai muzik di keliling anda. Okey, muzik di keliling anda, tempoh yang saya anggarkan, yang kami anggarkan adalah dalam 45 hingga 60 minit, ya, bergantung kepada jumlah ahli dalam kumpulan tersebut. Okey, aktiviti ini akan dilaksanakan oleh semua kategori daripada PP Tunas hinggalah kepada keluar kadet dan sebagainya kumpulan. Okay. Jadi kami mencadangkan, okay, sebab kami tahu cuti sekolah akan tak lama lagi kamu akan bercuti untuk satu jangka masa yang panjang. Jadi mungkin ada kesukaran untuk berjumpa dengan rakan-rakan yang lain. Jadi kami mencadangkan supaya aktiviti gunakan deria anda untuk berhubung dengan dunia dan aktiviti muzik di sekeliling kita ini, 2 aktiviti ini kamu laksanakan sebelum cuti sekolah supaya kamu dapat mengumpulkan kawan kamu dan melaksanakan aktiviti ini bersama-sama. Itu harapan kami lah. Ya, okey. Mungkin ada kesukaran. Kami memikirkan mungkin kamu ada kesukaran untuk berjumpa dengan kawan-kawan. Maklumlah cuti lama, ramai yang nak balik dan sebagainya. Dan aktiviti yang terakhir dalam pack aktiviti kebangsaan ni adalah dinamakan bina taman anda sendiri. Okay, bina taman anda sendiri. Anggaran masa kami anggarkan lebih kurang 60 minit. Akan dilaksanakan oleh semua. Sama ada tunas, remaja, ranger, global cadet. Okay, this is the same activity for everyone. Dan ia adalah aktiviti secara individu. Okay, jadi kalau kamu nak laksanakan semua aktiviti ni, kamu memerlukan lebih kurang 2 jam. Ya, 2 jam. 2 jam setengah. Tengokkan Dato' ni kejap. Untuk melaksanakan semua aktiviti daripada yang mula sampailah kepada bina taman anda sendiri. Okey. As I said now, kalau ada masalah, ada soalan, just tanya selepas ni. Okey, baik. Di dalam pack aktiviti ini saya
kami kongsikan, kami kongsikan beberapa slide daripada pack activity yang asal kerana ia adalah satu penceritaan, pencarian Miku. Jadi baca, kami harap kamu baca cerita-cerita ini dan kamu akan berjumpa karakter-karakter, watak-watak di dalam cerita tersebut. Umpamanya Miku, lepas tu kamu akan jumpa apa nama dia, Amrita dan sebagainya. Jadi ada beberapa watak yang kamu akan jumpa. Jadi baca. Ini sebagai satu perkongsian pengetahuan pada kamu sebelum kamu memulakan aktiviti tersebut. Okey. Baik, ini adalah aktiviti yang pertama. Okey. Aktiviti yang pertama yang kamu akan laksanakan seperti yang saya beritahu tadi, ini adalah aktiviti individu. Okey. Ceritanya dalam bahasa Inggeris dinamakan slide ni dinamakan forest. Okey, forest. Okey. Jadi ini baca dulu. Okey, baca. Dan selepas tu ada bagi setiap slide kamu akan dapat maklumat tentang pusat-pusat dunia. Okey, seperti di slide ini maklumat tentang Pax Lodge. Okey. Jadi sebab tu kami fikirkan bahawa maklumat ni perlu disampaikan dan perlu ada dalam pack aktiviti kamu. Okey, apa yang kamu boleh buat dalam untuk aktiviti yang pertama ini? Okey, pertamanya kamu namakan nama kamu. Okey. Lepas tu binatang kegemaran kamu, kucing ke arnab dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga, just a minute. Paling membanggakan. Okey, just a minute. Okey, yang ketiga adalah bahagian alam semula jadi yang kamu suka. Okey, mungkin kamu suka hutan. Okey, jadi tulislah bahagian tu, bahagian yang kamu suka. Okey, jadi sebab tu masanya tak lama, 5-10 minit tu pun lama juga untuk fikirkan. Dan yang keempat adalah saat paling membanggakan dalam Pandu Puteri, you yourself. Okey, saat yang paling membanggakan kamu sebagai seorang Pandu Puteri. Itu ceritakan sedikit, ceritakan sedikit saat itu. Saat kamu, bukan saat orang lain ataupun saat siapa pun, tapi saat moment that kamu rasa paling membanggakan dalam Pandu Puteri ni. Okey, kalau pada saya contohnya saat paling membanggakan ataupun yang paling menyeronokkan bagi saya adalah bila saya terpilih menyertai satu perkemahan masa saya tingkatan 5. Itu yang paling saya bangga sekali sebab saya tak pernah menyertai perkemahan dalam skala yang besar. Jadi itu pengalaman dan saat paling membanggakan bagi saya. Jadi tulislah sedikit apa yang kamu rasa membanggakan. Okey. Okey, next. Okey, ini adalah yang kedua. Okey, tadi the forest. Okey, hutan. Okey, yang ini kita namakan slide ni dinamakan, aktiviti ni dinamakan sebagai the Corn Maidens and the Mouse. Okey, Corn Maidens and the Mouse. Baca. Okey, baca cerita dulu. Okey, baca cerita dulu, fahamkan apa kaitan antara satu slide dengan slide yang berikut. Okey, ini adalah slide nombor 2. Aktiviti yang kedua yang kamu akan laksanakan dalam pack aktiviti ini. Okey, dan bagi dalam slide ini juga tadi kamu dapat pengetahuan sedikit informasi tentang pusat dunia yang bernama Pax Lodge. Dalam slide ini pula kamu dapat sedikit pengetahuan tentang our chalet. Okey. Baik, dalam aktiviti ini selepas kamu membaca cerita di sebelah kiri kamu ni, okey, kamu diminta melengkapkan aktiviti, okey, untuk meneruskan ke cerita seterusnya. Okay, jadi kamu mula baca
fahamkan cerita tersebut, bergerak kepada aktiviti. Jadi ada dua aktiviti. Okey, satu dinamakan sebagai ekosistem berkembang maju, aktiviti 1A, dan aktiviti 1B dinamakan di mana kamu perlu menunjukkan bagaimana segala-galanya di alam semula jadi ini berfungsi bersama-sama. Jadi ini adalah aktiviti yang saya telah terangkan tadi, di mana aktiviti 1A semua orang akan laksanakan, dan aktiviti 1B yang nombor poin 1 adalah untuk ahli Pandu Puteri Tunas dan poin 2 adalah untuk ahli Pandu Puteri seterusnya, okey, remaja, ranger dan seterusnya. Okey, baik, jika ada sebarang kemusykilan dalam melaksanakan aktiviti itu, kamu boleh merujuk kepada pemimpin-pemimpin kamu, boleh merujuk kepada PJ antarabangsa daerah kamu, boleh merujuk kepada PJ antarabangsa cawangan, ya. Jadi banyak sumber yang kamu boleh kamu boleh minta bantuan, ya. Dah, tak buka. Ada flash bangang. Okey. Okey, ini adalah what do you say, sedikit maklumat tentang aktiviti ini, dinamakan sebagai gunakan deria anda untuk berhubung dengan dunia. Okey, dan untuk aktiviti ini ada dua bahan saja yang kamu gunakan. Satu pensel, satu lagi kertas. Okey, baik. Di sebelah kanan slide ini, okey, ini adalah aktiviti pilihan. Tidak dimasukkan dalam pack aktiviti. Okey, tapi kalau kamu rasa kamu nak buat, kamu nak lebih banyak berinteraksi dan mengetahui alam semula jadi kamu, maka kamu boleh melaksanakannya sendiri. Okay, sebab tu saya letakkan di atasnya sebagai aktiviti pilihan. Okey. Jadi ini adalah aktiviti 1A. Okey. Untuk 1A ni, okey, apa yang kamu perlu buat adalah pertama, cari satu lokasi. Ya, cari satu lokasi di luar rumah. Okey, di luar rumah. Di taman bunga ataupun kamu duduk dekat rumput, tetapi di luar rumah, bukannya di dalam rumah. Okey, cari satu lokasi. Okey, kemudian Mana kamera tu? Kau tengok kakak. okey. Okey, ini adalah aktiviti 1A yang anak-anak akan laksanakan sendiri secara individu. Okey, semua peringkat, semua kategori akan melaksanakan 1A ni. Okey, cari satu lokasi di luar rumah. Okey, di luar rumah. Kemudian kamu diberikan pilihan. Ada 5 deria. Penglihatan, bau, sentuhan, rasa, pendengaran. Pilih 3. Okey, pilih 3. Dengan menggunakan 3 deria yang kamu pilih ni, okey, kami nak tahu apakah perasaan anda. Okey, you duduk atas rumput, okey, you gunakan you punya penglihatan. Apa perasaan anda? Okay, you are looking at the keliling kamu, ya, alam semula jadi di sekeliling kamu. Okey, apakah perasaan anda? Apakah yang anda alami? Let's say kamu gunakan bau, okey, ataupun pendengaran umpamanya, ya, pendengaran. Jadi apa yang kamu rasai? Apa yang kamu alami menggunakan pendengaran? Okay, baik. Jadi isikan kolom kedua tersebut dengan jawapan kamu. Okey, baik. Kolom ketiga adalah sedikit refleksi. Dengan menggunakan penglihatan kamu, okey, melihat alam semula jadi di keliling kamu, ataupun menggunakan pendengaran kamu untuk mendengar, ya, apa yang berlaku di sekeliling kamu. Okey. Okey, saya minta yang masih tidak switch off, tolong mute kan you punya mikrofon. Terima kasih. Okey, baik. Setelah tu, okey, tadi apa saya cakap? Okey, baik. Jadi dengan menggunakan deria, 3 deria ni, okey, bagi setiap satu tu mungkin ada perbezaan dari segi jawapan kamu. Adakah kamu merasa tenang? Okey,
Okay, you use your eyes. Okay, gunakan mata kamu melihat sekeliling kamu, nampak pokok, nampak bunga, nampak ayam, nampak burung, sebagainya. Adakah kamu rasa tenang? Okay. Dan adakah kamu rasa berhubung dengan alam sekitar? Are you connected to the nature? Okay, ada rasa tak? Ataupun kamu rasa tak ada apa-apa? Okay, so gunakan penglihatan 3 deria ni, okay, dan jawab soalan-soalan di dalam gambar rajah yang berikut. Okay, so this is individu. Okay, yang ni individu. Tetapi di kotak di bawah tu, okay, kamu mungkin kami nak kamu bandingkan soalan kamu dengan seorang kawan. Okay, jadi mungkin benda ni boleh dibuat selepas tu. Mungkin kamu boleh kontak kawan kamu yang kamu tahu melaksanakan aktiviti yang sama. Okey, tanya dia. Okay, tanya dia jawapan-jawapan yang dia dah isi dalam kotak di atas. Okey. Dan ada tak persamaan di antara jawapan mereka dengan jawapan kamu? Okey. Adakah kedua-dua kamu merasakan benda yang sama? Ya, perkara yang sama ataupun berbeza. Jadi jawapan tu bolehlah ditulis di kotak di bawah. Okey. Jadi kamu belajar menghayati alam sekitar, belajar refleksi apakah yang kamu perolehi daripada melihat, daripada mendengar, mungkin dari menyentuh alam sekitar di keliling kamu dan sebagainya. Okay, so this is aktiviti 1A, yang tidak akan memakan masa yang lama, 5 hingga 10 minit, 15 minit paling maksimum lah pada kami. Okay. Okey, baik. Kemudian ini adalah aktiviti 1B1. Okey. Aktiviti 1B1 ini adalah untuk pandu puteri tunas. Okey, anak-anak pandu puteri tunas. Okey, apa yang kamu perlukan? Ini adalah aktiviti kumpulan. Okey, bila kita kata kumpulan, kami mencadangkan supaya ada lebih kurang 5 hingga 8 orang. Okey, dalam satu kumpulan tersebut. Kalau ramai, kamu boleh bahagikan kepada 2 kumpulan yang berbeza. Okey, 5 hingga 8 orang. Okey, duduk dalam satu bulatan. Okey, duduk dalam satu bulatan. Dan apa yang kamu perlukan adalah bola benang. Ya, bola benang, pegang bola benang tu. Okey, apa yang kamu buat adalah okey. Orang yang pertama, okey, giliran yang pertama. Okey, dia buat baling bola tersebut, bola benang tersebut kepada seorang rakan. Okey, baling. Dia baling, tapi hujung benang tu dia pegang. Ya, hujung benang dia pegang. Dia hanya baling bola benang tu. Hujung bola benang tu dia pegang. Katalah saya yang mulakan. Jadi saya akan pegang hujung tali bola benang tu dan saya akan campakkan bola benang tu kepada kawan saya. Okey. Jadi bila sampai kepada kawan saya tu, jadi kawan saya nama dia Munyati. Okey. Jadi Puan Munyati kata, okey, tikus. Okey. Dia kata tikus dan dia akan namakan habitat binatang tersebut. Okey, habitat binatang tersebut. Jadi bola benang dah ada di tangan rakan saya. Dia pula akan cari seorang lagi kawan. Okey, dia masih bola benang tu masih hujung benang tu dipegang lagi. Okey. Dan bola benang tu dia campak pada orang lain pula. Ya, dia lontar pada orang lain. Orang lain akan buat benda yang sama, namakan binatang, namakan habitat. Buatlah sehingga seterusnya. Okey. Dan apa yang kamu akan dapat di akhir bila semua orang dah dapat giliran, okey, kamu akan nampak macam satu sarang laba-laba. Okey, satu sarang laba-laba. Okey. Jadi kamu akan namakan, tulis nama giliran, nama ahli yang terlibat dalam aktiviti ini, jawapan mereka, ya, bagi nama binatang dan juga habitat binatang. Jadi apa yang kamu laksanakan adalah ini yang dipanggil sebagai planet ataupun rumah.
rumah di mana semua berhubung antara satu sama lain. Okey. Analogi ni lah dengan menggunakan bola benang, dengan melontarnya pada kawan, lepas tu bola benang tu dilontar pada orang lain, lama-lama dia akan jadi satu sarang laba-laba. Okey. Baik, ini adalah aktiviti bagi 1A, 1B1 bagi Pandu Puteri Tunas. Okey. Ya, okey. Baik. Yang ni adalah aktiviti 1B 1-2, okey, bagi Pandu Puteri remaja ataupun dikata pertengahan dan dewasa. Okey. Jadi apa yang kamu perlukan adalah bola benang, kertas, pen, pita, tape ya. Tape, masking tape ke cello tape tak kisahlah. Okey, dan gunting. Okey, 5 ni. 5 ni ada kamu kena ada untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Okey, sekali lagi kamu akan duduk dalam satu bulatan. Okey. Baik, sebelum tu, okey. Sebelum tu ambil satu kertas. Okey, tuliskan. Okey, tuliskan nama organisma ataupun yang katalah kamu rasa kamu adalah belalang. Ya. Kamu belalang. Jadi tulis perkataan belalang di atas kertas tersebut dan lekatkan di badan kamu, di dada kamu supaya semua orang boleh nampak. That's the first thing. Itu langkah pertama yang kamu kena buat. Okay, ambil kertas, tulis satu nama binatang, apa organisma yang kamu nak tulis dan lekatkan di baju, di dada kamu. Okay, tulis besar-besar supaya semua orang boleh nampak. Okay, selepas tu duduk dalam satu bulatan. Okay, duduk dalam satu bulatan. Okey, ini adalah kalau kita tengok, ini adalah jadual yang kamu perlu isi dulu. Okey, namakan organisma ni mengikut jenisnya. Okey, tumbuhan, insektivore, herbivore, carnivore, omnivore. Ini semua penerangan tentang definisi ini tentang insektivore dan sebagainya ada diberikan di dalam slide sebelum ni. Okey, jadi tulis nama dia. Okey, tulis nama dan sekarang selepas tu kamu akan buat bulatan. Okey, buat bulatan seperti ini. Okey. Orang yang duduk di tengah-tengah akan menamakan dirinya sebagai matahari. Okey, matahari. Jadi pilih seorang untuk duduk di tengah-tengah dan nama dia adalah matahari. Okey, yang lain tu okey, boleh pilihlah. Contohnya ni pokok. Okey. Jadi kawan dia. Jadi sekali lagi, dia akan melaksanakan aktiviti ni seperti Pandu Puteri Tunas tadi, menggunakan bola benang, okey, pegang, okey, yang matahari ini akan pegang ujung tali bola benang tersebut dan campak kepada satu organisma, okey, satu jenis organisma, pokok umpamanya, dan dia akan menerangkan, menyatakan kenapa dia campak pada pokok, okey, sebab dia nak bantu tumbuhsaran pokok. Tumbuhsaran pokok. Okey, tumbuhsaran pokok ya. Okey. Tumbuhsaran pokok ya. Lepas tu pokok ya, jadi kawan yang labelkan diri dia sebagai pokok tu pula, dia dah pegang bola benang tadi, dia pegang ujung tali itu, jadi maksudnya tali tu tak terlepas. Yang bergerak hanyalah bola benang tu je, dicampak pada kawan sini, kawan sana, dan dia akan pilih satu lagi jenis organisma dan dia akan menerangkan ya kenapa dia pilih jenis organisma tersebut. Okey, baik, jadi perlu dicatatkan, saya lupa nak catatkan kenapa. Jadi bila kamu lengkapkan bulatan tersebut, maka ada anak panah, okey, dari pokok pergi ke siapa dan apa peranan kamu, apa yang kamu apa hubungan kamu antara satu sama lain. Okay, jadi ditulis dalam gambar rajah bulatan yang diberikan. Okey, jadi bila kamu dah lontarkan bola benang tersebut kepada semua, dah lengkap, semua orang dah dapat giliran, kamu akan dia akan membentuk seperti satu sarang laba-laba juga yang kompleks.
Okey, yang kompleks juga ya. Okey, sekarang ni kalau untuk Pandu Puteri Dinas, dia berakhir di situ saja. Tetapi bagi Pandu Puteri remaja dan seterusnya, dia ada lagi aktiviti yang dia kena buat. Okey, satu contoh. Okey. Sorry. Okay, sorry. Okey. Kamu akan ambil gunting dan gunting tali tu. Gunting satu daripada benang tadi. Benang yang dah pergi kat kawan sana. Pergi. Gunting. Ya? Sebab tadi kamu dah membentuk sarang laba-laba. Satu kehidupan. Analoginya satu kehidupan. Ya? Okey. Bila kamu gunting benang tu, apa terjadi? Ya, adakah kamu rasa terganggu? Sebab tadi benang tu menghubungkan di antara satu sama lain. Sekarang kamu gunting. Ya? Kamu gunting. Apa berlaku? Apa perasaan kamu? Ya? Jadi bila kamu buat, kamu ikut apa yang dicatatkan dalam slide tersebut, okay, dia akan tanya, apa agaknya berlaku sekiranya organisma dikeluarkan dari ekosistem. Umpamanya, ya, soalan tersebut, ya. Dan pernahkah anda memerhati senario lain dalam kehidupan sebenar apabila ekosistem tidak seimbang? Okay? Dan soalan seterusnya, bagaimana kepelbagaian dan kemajuan yang berkembang dapat menyokong planet? Ya, okay. So ini adalah soalan-soalan yang perlu dipikirkan jawapan dia, okay, dan ditulis. Ya, dilengkapkan, ya, kotak yang diberikan ni dilengkapkan dengan jawapan kamu. Somebody, kenapa ni? Nampak tak? Nampak tak slide saya? Tak nampak? Belum. Kejap sayang. Kejap saya share sekali. Somebody has interrupted. So. Kenapa? Ada pelajar yang tekan Yes, share yes. screen, stop share screen. Betul. Ada pelajar lain tekan tu. Stop share screen. Okay, tolong jangan share apa-apa ya saya. Okay, just listen. Okay, dengar dulu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya lepas ni. Okay. Dan tolong mutekan kamu punya mikrofon. Okay, next. Okay ya. Baik. Jadi ini menggunakan bola benang. Kamu akan melengkapkan bulatan tersebut. Okay, dengan nama-nama organisma dalam bulatan biru tu. Apa hubungan kamu di antara satu organisma dengan yang lain. Lepas tu kamu akan menjawab beberapa soalan, okay, yang telah disediakan di dalam slide tersebut. Jadi bila kamu dah buat itu, maka selesailah aktiviti 1B.2 untuk Pandu Puteri Remaja, Ranger, Clover dan Cadet. Okay. Okay. Jadi dah selesai. Okay, dah selesai aktiviti 1 tadi, dah Con Maidens, kamu dah jumpa Con Maidens dengan The Mouse dan sebagainya ceritanya. Jadi sekarang cerita tu bersambung. Okay, bersambung. Dia kata apa? Malangnya, satu bunyi guruh telah menggegarkan bumi. Anda perlu pastikan dari mana bunyi itu datang. Jadi cerita seterusnya. Okay, cerita seterusnya. Okay, jadi aktiviti ini dinamakan di bawah gempa bumi. Okay, gempa bumi. Okay, kalau kita fikirkan gempa bumi itu apa yang berlaku, kenapa dia berlaku dan sebagainya. Okay, jadi kita sekarang ni, kita nak bantu. Okay, kita akan melaksanakan satu aktiviti di mana kamu semua akan menyesuaikan diri kamu dengan suasana semula jadi. Okay, untuk menstabilkan dunia. Itu dia punya objektif. Dan di slide ini juga kamu dapat sedikit maklumat tentang pusat dunia Kusafiri. Ya, okey, baca. Okey, baca dan fahamkan. Okey. Benda ni semua boleh digunakan nanti. Okey, jadi dalam aktiviti gempa bumi ni,
okey, dinamakan sebagai muzik di sekeliling kita. Okey, jadi ada bahan-bahan. Ini aktiviti muzik di sekeliling kita ni akan dilaksanakan oleh semua. Daripada Pandu Puteri Tuna sehinggalah ke Clover dan Cadet. Okey, aktivitinya apa? Okey, ni bahan-bahan yang kamu perlu cari, perlu sediakan sebelum kamu melaksanakan aktiviti ini. Okey, pertama kamu cari bahan-bahan semula jadi. Kedua, you perlukan satu alat untuk merakam bunyi, merakam peranti rakaman, ada gunting, ya, ada cawan kertas, ada botol plastik, ada gelang getah. Okey, semua ni kamu sediakan dulu. Lepas tu kamu cari ahli, cari kawan-kawan untuk buat satu kumpulan. Ya. Okey, apa yang berlaku? Tak tutup pagar tu. Okey, apa yang berlaku? Okey, sekarang mula-mula dengan menggunakan, ini mula-mula kita bermula dengan aktiviti secara individu dulu. Okey. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ditetapkan ni, yang telah dicadangkan ni, bahan semula jadi. Bahan semula jadi itu daun dan sebagainya lah, ya. Mungkin ada ranting pokok, ya, sebagainya, ada gunting, ada cawan kertas, ada botol plastik, ada tali ataupun gelung getah. Okey, jadi gunakan bahan-bahan ini untuk mencipta satu alat muzik. Cipta satu alat muzik. Okey, kamu dah cipta, kamu ambil gambar. Okey, ambil gambar dengan alat muzik tu, ya. Dan kamu kongsikan di kotak yang disediakan. Okey? Baik, itu step pertama. Okey, langkah pertama, cipta alat muzik kamu sendiri. Kemudian dalam kumpulan kecil, kumpulan kecil tu mungkin kamu nak kekalkan kumpulan yang kamu gunakan sebelum ni ataupun kamu bentuk kumpulan yang lain. Itu terpulang pada kamu. Dalam kumpulan kecil maksudnya dalam 4 hingga 6 orang ataupun tadi 5 hingga 8 orang. Okey, sekarang dengan menggunakan bahan semula jadi, dengan menggunakan cawan dan sebagainya tadi, kamu akan cipta, reka alat muzik. Okey, reka alat muzik. So, setiap orang dalam kumpulan tersebut akan mencipta alat muzik mereka sendiri. Jadi dah cipta, masukkan dalam kotak ini. Gambar-gambar, ni gambar alat muzik, satu alat muzik, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya dan nama pencipta alat muzik tersebut. Okay? Kalau boleh saya nak kamu bergambar dengan alat muzik tu. Nampaklah siapa yang cipta alat tu. Okey. Baik, seterusnya bila dah cipta, bila tadi 4 hingga 6 orang tadi dah cipta alat muzik, semua orang dah ada alat muzik masing-masing, dengan menggunakan, this is di mana kita nampak kreativiti kamu, dan kamu menggabungkan diri kamu dengan alam semula jadi. Ada orang usik lagi. Kejap. Tolong jangan usik skrin ya, saya. Okay. Dengan menggunakan alat muzik ciptaan kamu berenam, berlima atau berempat tadi, kamu cipta satu irama. Satu irama yang diilhamkan daripada alam semula jadi dan daripada cerita Miku setakat yang kamu baca tadi. Rakam irama tersebut dan kongsikannya di situ. Sebab ini adalah PowerPoint, jadi boleh kamu insert your audio di situ. Baik, dah habis. Tak adalah, kamu bukannya buat orkestra ya, kamu cipta satu irama. Selepas tu dengan irama tersebut, another step, dan lagi satu aspek kreativiti kamu di sini adalah mencipta lirik. Lirik
dengan menggunakan irama yang dicipta sebentar tadi. Okey. So mula-mula cipta alat muzik. Lepas tu cipta alat muzik bersama-sama. Lepas cipta alat muzik bersama-sama, okey, rakamkan bunyi irama tersebut. Okey, kongsi, dan menggunakan irama tersebut kamu mencipta lirik. Okey, mencipta lirik menggunakan irama tadi. Okey, dan kami nak tengok lirik kamu. Okey, lirik kamu tu ditulis. Ditulis dan mestilah ada kena-mengena dengan alam semula jadi. Ada mungkin kamu nak masukkan sedikit tentang Miku dan sebagainya. Jadi ini adalah lirik ciptaan kumpulan kamu. Okey, baik. Okey, next. Okey, kita dah jumpa Miku tadi. Okey, sekarang kamu jumpa Amrita. Okey, baca cerita Amrita. Ya, baca berita Amrita. Ya, baca, dan lepas tu ada informasi, ada maklumat tentang satu lagi pusat dunia, iaitu Sangam. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita beralih kepada aktiviti yang terakhir. Okey, dalam aktiviti pack aktiviti ini di mana ia dinamakan sebagai bina taman anda sendiri. Okey, jadi kita dah belajar macam-macam perkara daripada aktiviti 1 tadi dengan aktiviti 2 tadi. Sekarang kita belajar, kita dah lihat macam mana kita boleh mendapat keamanan, ya, mendapat rasa kita rasa selesa, ya, aman, melihat alam semula jadi. Okey, sekarang kita nak cipta, okey, taman kita. Okey, taman kita. Taman kita ni, okey, kita akan cipta sekarang. Okey, baik. Sorry. Okey, dalam slide ini dia ada beri banyak pilihan. Okey, banyak pilihan. Tapi yang wajib saya dah tetapkan di sini. Okey, satu taman wajib. Taman wajib ni akan menggunakan gambar-gambar yang dilampirkan. Okey, saya akan tunjukkan apa gambar-gambar yang dilampirkan. Kamu akan gunakan gambar-gambar tersebut untuk membina satu taman. Okey, satu taman. Okay, that would be your first activity, ya, first untuk bina taman sendiri. Okay. Seterusnya, kamu akan memilih. Ada tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lagi pilihan. Pilih satu lagi taman. Okay, kamu nak buat taman landscape, kamu nak lukis taman kamu nak cipta diorama 3D, ataupun kamu nak hasilkan origami dan sebagainya, baca. Boleh cari cara-cara nak buat taman tersebut dan kamu laksanakan satu lagi taman. Okey, jadi ini adalah di mana kamu akan kongsikan jawapan kamu. Okey, taman 1, taman wajib tadi, dan taman 2, taman pilihan. Okey, taman 1, taman 2. Ambil gambar. Okey, ambil gambar kamu dengan tu dan ambil gambar. Dan lekatkan di sini. Okey, lekatkan dua-dua ni. Ni kotaknya. Okey. Sorry, kejap. Okey, ini adalah lampiran. Ya, lampiran yang kamu gunakan untuk membuat taman wajib tu. Ya, gunakan lampiran ni untuk membuat taman wajib kamu, taman 1. Ya. Okey, baik. Jadi setelah selesai aktiviti membina taman anda tu, sebenarnya kamu telah melaksanakan pack aktiviti bagi sambutan Hari Kebangsaan, Hari Peringatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2023. Okey, there's another one. Okay, ada satu aktiviti yang kami
jadikan dia sebagai aktiviti pilihan, iaitu aktiviti menjelajah dunia. Okey, jadi dia tak termasuk dalam pack aktiviti ni, okey, tapi dia akan menjadikan dia sebagai aktiviti pilihan. Okey, baik. Menjelajah dunia ni akan dimulakan daripada tarikh pelancarannya, tarikh mulanya aktiviti menjelajah dunia ini adalah pada 22 Februari sehingga 22 April. Okey. Ya, 22 Februari iaitu Hari Peringatan Sedunia sehingga 22 April. 22 April tu adalah Hari Bumi. Ya, Hari Bumi. Okay, jadi kamu ada tempoh 2 bulan. Okey, 2 bulan untuk melaksanakan aktiviti menjelajah dunia. It's an option, okey, optional activity, tapi boleh mendatangkan banyak sebab kamu pun bercuti pada masa tersebut. Ada tempoh yang agak lama untuk melaksanakannya. Okey, apa yang kamu boleh buat semasa dalam tempoh 2 bulan ni? Satu adalah berjalan kaki. Okey, berjalan kaki, dan kalau kamu berjalan kaki secara individu, sasaran kamu adalah 4,000 langkah setiap hari. Ya. Jadi kalau kamu mula 22 Februari sehinggalah kepada 22 April, berapa ribu langkah yang kamu telah ambil. Okey. Secara berkumpulan, kamu boleh tetapkan sasaran kamu. Berapa ribu langkah nak buat setiap hari, dibahagikan ataupun berapa sasaran kamu secara berkumpulan. Okey, pada 22 April tu kamu telah melaksanakan berapa ribu langkah. Okey, itu sasaran kamu. Jadi sasaran tu dan kamu secara berkumpulan akan berjalan kaki, okey, untuk mencapai sasaran kamu tadi. Itu maksudnya dalam berkumpulan. Okey, baik. Jadi bila berjalan bukannya virtual walk ni, berjalan betul-betul. Okey, jadi dalam berjalan kaki itu sebenarnya apa yang kamu buat adalah kamu melihat persekitaran kamu. Okey, persekitaran kamu dan kamu mengambil inisiatif. Okey, dinamakan menambah baik persekitaran untuk mengatur pembersihan taman. Kamu berjalan keliling taman kamu, nampak banyak sampah. Jadi kamu buat satu aktiviti bersama-sama penduduk taman tersebut untuk membersihkan taman contohnya. Okey. Ataupun kamu buat projek dalam tempoh tersebut, kamu buat projek penanaman pokok ataupun sayur untuk tingkatkan kualiti udara. Ambil gambar. Ya. Ataupun mungkin kamu nak merekodkan kehidupan liar ataupun tumbuhan di kawasan anda. Okay, so this is another thing, ya, dalam aktiviti menjelajah menjelajah dunia, Okay, dan dia berhubung kait ni antara berjalan kaki dengan menambah baik persekitaran, dan yang ketiganya adalah meningkatkan kesedaran. Okay, meningkatkan kesedaran semasa kamu berjalan kaki tu, kamu berjalan kaki 4,000 langkah setiap hari sampai ke 22 April tu dah beribu-ribu langkah. Okay, kamu mungkin akan jumpa gambar bahagian alam semula jadi yang kamu rasa cantik. Ya, kamu rasa cantik dan kongsikan gambar-gambar tersebut dengan orang lain. Okay, bagaimana kamu nak kongsikan? Mungkin di Facebook, mungkin di IG, okay, mungkin di WhatsApp dan sebagainya. Okay, kongsikan gambar-gambar tersebut dengan orang lain. Okay, jadi dan akhirnya kamu akan kongsikan penggambaraan kamu ini dengan wax. Okey, di pautan yang diberikan berikut. Okey, di pautan berikut kamu kongsikan ya penggambaran anda tu. Okey, dan jika kamu berminat untuk mendapatkan lencana this is patch ya, patch World Thinking Day yang dikeluarkan oleh pihak wax, kamu bolehlah membuat pesanan di pautan yang diberikan. Okey, ini adalah individu ya. Okey, ini bukannya tidak melalui PPPM, ya, tidak melalui sesiapa pun. Kamu nak lencana tu kamu pesan sendiri. Okey,
Jadi di pautan tersebut, bila kamu klik pautan tersebut, kamu akan sampai di sini. Okay, di sini. Okay, dan kamu pilihlah rencana yang kamu nak beli itu. Kalau tengok dekat website ni, rencana tu berharga £1. £1 tu ikut kadar pertukaran wang semalam adalah RM5.25, tak termasuk postage. Okay, ini adalah website, ya, laman web yang kamu boleh ni untuk dapatkan rencana yang dikeluarkan oleh WAX. Okey, baik. Baik, saya teruskan ya dengan tata cara plus ni, aktiviti ni, Puan Mulyati. Okey. Okay. Baik. Jadi ini adalah tata cara ya pelaksanaan kita. Okey, jadi pada hari ini 4 hari bulan Februari 2023 kita melaksanakan taklimat pelaksanaan PAC Activity World Thinking Day 2023. Okey, jadi sedang berjalan. Okey, jadi mulai hari ini sebab PAC Activity versi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dah dikongsikan. Okey, saya harap dah semua daerah semua PJ antarabangsa, PJ daerah dan sebagainya telah kongsikan PAC aktiviti ini dengan pemimpin dan ahli di daerah ataupun cawangan masing-masing. Jadi pelaksanaan PAC aktiviti ini diberikan masa sebulan. Okey, sebulan. 4 hari bulan 2 hingga 4 bulan 3. Tapi seperti saya kata tadi, kalau kamu laksanakan dia sekaligus, kamu akan mengambil masa lebih kurang 2,5 jam ataupun 3 jam untuk melaksanakannya. Baik. Setelah itu, kamu akan hantar PAC aktiviti kamu ni kepada PJ antarabangsa cawangan masing-masing. Jadi PJ antarabangsa cawangan akan memberikan pautan Google Form kepada cawangan masing-masing dan kamu akan hantar PAC aktiviti tersebut melalui pautan Google Form yang diberikan. Dalam Google Form tu, kamu akan isi nama kamu, nama penuh, nama sekolah, daerah, negeri, nombor kad pengenalan, nombor ID, PPM dan PAC aktiviti kamu ni dimasukkan ke dalam Google Form. Jadi ini adalah tindakan semua ahli, semua peserta yang mengambil bahagian. Setelah tu, jadi setelah PJ cawangan, PJ antarabangsa cawangan dapat semua PAC aktiviti daripada ahli di cawangan masing-masing. Jadi PJ antarabangsa cawangan akan menghantar senarai nama peserta yang terlibat kepada PJ antarabangsa kebangsaan pada 11 bulan 3 2023. Jadi ini aturannya. Jadi tolong patuh kepada tarikh yang diberikan, tempoh yang diberikan supaya pelaksanaan PAC aktiviti ini berjalan dengan lancar. Supaya Puan Judi boleh menghantar laporan ini ke pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada sebarang soalan, boleh bertanya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Rozana atas taklimat itu tadi. Jadi sekarang kita buka sesi soal jawab sekiranya ada soalan yang ingin dikemukakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pandu Putri buat semua. Saya nak tanya tentang aktiviti jalan kaki tadi. Yang dikatakan 4,000 langkah sehari dalam tempoh 2 bulan itu. Jadi saya nak tanya, untuk aktiviti jalan kaki itu adakah perlu dibuat setiap hari berturut-turut untuk 2 bulan? Tak semestinya. Pada saya bukannya tiap-tiap hari, tapi maksudnya dia tidak menetapkan setiap hari.
Tapi apa sasaran setiap hari itu? Maksudnya hari ni saya nak berjalan kaki selama 4,000 langkah. Macam maksudnya. Jadi campurkan. Akhirnya di akhir 22 April tu berapa ribu langkah ahli-ahli ni ahli-ahli dah laksanakan. So bukannya dia setiap hari. Tapi 4,000 langkah tu sasaran. Saya sebagai contoh, sasaran 4,000 langkah setiap hari. Itu. Saya harap saya dah menjawab soalan Puan Habibah. Terima kasih. Saya nak tanya lagi, Okey, yang untuk kumpulan pula, tadi disebutkan kita tetapkan sasaran. Katalah, adakah kita masih nak refer 4,000 km tu ataupun 4,000 langkah tu, ataupun kita tetapkan sasaran yang baru? Okey, apa yang saya faham daripada pack activity tersebut, dalam tempoh 22 Februari hingga 22 April tu, berapa ribu langkah, berapa kilometer yang kumpulan tu nak capai. Okey, katalah dalam kumpulan tu ada 4 orang. Dia kata dalam tempoh 2 bulan tersebut, mereka akan berjalan kaki sebanyak 10,000 langkah. Contohlah, saya ambil contoh yang kecil. Okey, jadi setiap orang tu akan mengambil, jadi untuk dapatkan 10,000 langkah ni dia akan bahagikan 2,500 orang langkah untuk tempoh 2 bulan tu. Sasarannya pada 22 April tu dia dah capai berapa langkah? Berapa ribu langkah? Okey, jelas tak Puan? Okey, terima kasih, jelas. Okey, sama. Okey, di sini saya ada baca soalan yang mana soalannya berbunyi bagaimanakah hendak hantar laporan aktiviti pack? Adakah lengkapkan modul sahaja dan hantar kepada PJ antarabangsa? Tadi dah diterangkan kan ya Puan Rozana? Sekali lagi. Lengkapkan semua aktiviti dalam pack aktiviti tersebut. Okey, dan hantar melalui pautan Google Form yang disediakan oleh PJ antarabangsa cawangan masing-masing. Ada satu soalan, okey, adakah aktiviti ini boleh dilakukan di sekolah? Okey, ya, dengan kebenaran pemimpin. Okey, maksudnya ada pemimpin sebagai penyelaras. Mungkin ada waktu koko, masih ada lagi waktu koko, boleh diambil untuk melaksanakan aktiviti ini di sekolah. Ya, maksudnya bila berlaku di sekolah, perlulah ada pemantauan daripada pemimpin-pemimpin. Ya, perlu ada dalam makluman pemimpin, tak bolehlah nak buat sendiri-sendiri, ya, sebab kamu akan mengganggu waktu pelajaran. Ya, jadi kalau nak buat kat sekolah, pastikan pemimpin ada. Ada satu soalan, okay, I'm not sure. Okay, tolong mute-kan. Okay, ahli kumpulan tu 5 hingga 8 orang. Kalau kurang boleh tak? Kurang tu berapa tu Wan Mehizan? Kalau berdua kita kata berpasangan. Okey, kalau berdua tu kita kata berpasangan. Kalau 3 baru berkumpulan. Jadi kalau paling minimum pun pada saya 3, tapi kalau tengokkan pada aktiviti tersebut, saya mencadangkan supaya 5 paling minimum lah. Ya. Sebab kalau 3 orang tak boleh buat web. Ya, kalau 3 orang kamu tak akan nampak web tersebut. Tak nampak hubungan antara satu organisme, dan jadi kefahaman kamu tentang hubungan antara organisme dengan organisme yang lain tu mungkin kurang. Ya, sebab apa yang kita nak tekankan dalam pelaksanaan pack activity ni bukannya untuk melaksanakan aktiviti itu semata-mata, tetapi menghubungkaitkan dengan alam sekitar. Bagaimana alam sekitar ni boleh terjejas sekiranya berlaku apa-apa kerosakan. Okay, ataupun seperti dalam aktiviti 1B2 tadi, apabila satu organisma terkeluar daripada rangkaian tu, apa akan berlaku kepada ekosistem dan sebagainya. Okay, kepada keseimbangan ekosistem. So, kita bukannya laksanakan mata-mata saja, tapi perlu ada penghayatan kefahaman kepada hubung kait kita sendiri kepada alam sekitar, hubung kait antara organisma dengan alam sekitar.
Okey, apa yang kita boleh dapat daripada alam sekitar dan apa akan terjadi kalau kita mengganggu ekosistem ni. Itu yang penting pada saya. Okey, saya harap saya dah menjawab soalan. Bahan dihantar secara PowerPoint slide, betul? Betul. Sebab yang dibekalkan kepada kamu adalah dalam bentuk PowerPoint. Ada Lia Insyirah. Kamu dia? Okay. Ada soalan lain? Macam mana nak copy link? Link apa tu Puan? Juliana? Kiranya semua aktiviti ini perlu dilakukan sebelum hari camp. Hari camp apa tu? Mungkin dia masukkan hari tu ke Overthinking Day yang celebration tu. Boleh buat sekarang, boleh mula. Dah boleh mula dah. Boleh. Okey, mulai hari ini. Okey, kamu diberikan masa daripada hari ini sehingga 4 Mac. 1 bulan tu. Ya, kamu boleh laksanakan. Jadi mungkin hari ini kamu terima pack aktiviti tersebut daripada pemimpin. Baca. Okey, baca, draftkan apa yang kamu nak buat, cari bahan apa yang perlu ada untuk aktiviti tersebut, cari kawan dan sebagainya, rangka apa kamu nak buat. So, selepas dah dapat semua, dah ada kawan, dah ada kumpulan, dah ada bahan, boleh bergerak. Okay. Apa yang saya tekankan tadi, aktiviti berkumpulan tu kami cadangkan diadakan sebelum cuti sekolah 18 bulan ni sebab kemungkinan kamu tak dapat jumpa kawan-kawan. Ya, tak dapat jumpa kawan-kawan. Ataupun kawan-kawan duduk jauh. Okay? Jadi kamu laksanakan dalam tempoh yang berkumpulan tu. Yang lain tu kamu boleh buat lepas bila mula 18 bulan cuti sekolah tu, kamu dah boleh buat. Jadi perancangannya adalah pada kamu. Kami menetapkan tempohnya 4 Februari hingga 4 Mac. 6 Februari mesti hantar kepada PJ Antarabangsa Cawangan. Jadi lengkapkan semua detail. Ya, barulah boleh. Aktiviti ni berakhir bila ya? Okey, anak-anak. 4 hari bulan Mac. Dan Puan Rozana, saya rasa bagus juga kalau untuk Tunas ni, dia ada pemimpin bersama-sama masa aktiviti kumpulan tu. Ya, okey, dengan pemantauan. Mungkin ada seorang dewasa pemimpin sebaik-baiknya yang memantau. Sebab ini untuk jadi fasilitator, bagi idea, bagi pendapat dan juga semasa refleksi tu, pemimpin perlu ada untuk bantu murid-murid membuat refleksi. Okey, aktiviti ni yang kena apa yang wajib ni Ainul Madia? Wajib ke buat aktiviti ni? Itu soalannya ya. Okey, ini terbuka pada semua orang. Kami mengalu-alukan penyertaan daripada semua sebab saya difahamkan, Puan Judi boleh betulkan kalau maklumat saya salah. Pelaksanaan pack aktiviti ini telah dimasukkan dalam kertas kerja sambutan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Kebangsaan dan kertas kerja tersebut telah dihantar kepada pihak Kementerian Pendidikan. Okay, jadi insya-Allah ada sijil, ya, sijil. Okay, jadi ini satu cara, satu peluang untuk kamu untuk mendapat markah, ya, markah peringkat kebangsaan. Hantar bila? Hantar 3 Mac, hantar 6 Mac. Okay, ada lagi soalan? Semua aktiviti wajib buat ke? Okey, aktiviti tu ada 4 je anak-anak. Aktiviti yang forest tu 1, aktiviti guna deria 1, aktiviti music, aktiviti dan bina taman sendiri. Tak banyak. Okey, buat aktiviti tersebut. Slide mana? Aktiviti kena buat dekat mana? Kena buat dekat mana? Kak Ruzana, Saya. Kak Ruzana, saya rasa budak-budak yang ramai bertanya itu adalah Tunas dan saya harap mereka boleh rujuk guru pemimpin sebab soalan yang ditanya tu berulang-ulang. Yang sama kan? Okey. Minta rujuk guru pemimpin sekolah. Okey, baik. Okey, saya mengandaikan, okey, ini andaian saya ya. Saya mengandaikan anak-anak Pandu Puteri Tunas belum
menerima pack aktiviti dari pemimpin ataupun PJ daerah ataupun sesiapa lagi. Sebab tu soalan-soalan tu nampak lebih kurang sama. Jadi setelah kamu mendapat pack aktiviti tersebut, okay, mungkin kamu akan faham, dan saya juga akan kongsikan slide taklimat saya pada hari ini dengan melalui PJ Antarabangsa Cawangan supaya dapat diedarkan kepada daerah masing-masing, cawangan masing-masing. Mungkin kamu lebih faham selepas tu. Dan rakaman juga ada disediakan, tetapi semua ni rakaman dan juga slide taklimat akan dikongsikan melalui PJ Antarabangsa Cawangan masing-masing. Jadi terserah kepada PJ Antarabangsa Cawangan masing-masing untuk kongsikan balik kepada cawangan dan daerah masing-masing. Okey? Jadi tak adalah yang bertanya kepada saya ke sebagainya, tapi semua itu akan melalui orang tertentu. Bukannya daripada saya terus kepada kamu, ya? Okey. Okey, ada satu soalan, sekiranya dilaksanakan semasa musim sekolah. Excuse me, Munyati. Can we invite Datuk to speak first? Because she has an Okay. Alright. Okay. Okey. Maaf Datuk. Maaf Datuk. Jadi kita tangguhkan seketika sesi Q&A kita. Kita beri laluan kepada Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Datuk Jaya Devi Subramaniam, untuk sepatah dua kata. Dipersilakan Datuk. Terima kasih. Muniati ya. Yang saya hormati Cik Judy Goh, Pesuruhjaya Antara Bangsa Kebangsaan, Ketua Pesuruhjaya Cawangan, Pesuruhjaya Antarabangsa Cawangan, para pemimpin dan juga ahli-ahli Pandu Puteri, Tunas, Remaja, Ranger, Kluber, Kadet dan sebagainya. So saya ucapkan tahniah kepada Cik Judy dan Jawatankuasa Antarabangsa yang telah mengadakan beberapa sesi sebelum ini untuk membincangkan tentang aktiviti-aktiviti Hari Peringatan Sedunia, World Thinking Day, yang hari ini dapat dikongsikan. Ada dua versi dalam PM dan bahasa Inggeris. Anda boleh pilih mana-mana nak buat. If you want to do in English, go ahead. If you want to do in PM, PM. Dan saya rasa taklimat yang disampaikan oleh Puan Ruzana sangat-sangat teliti. Okay, very detailed. Sangat-sangat teliti. Dan saya tengok soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli, mungkin tunas adalah sama je. Mungkin anda belum terima pack aktiviti World Thinking Day. Selepas ini saya mohon semua pemimpin, semua ahli baca dahulu, fahami apa yang dikendaki. Dan tadi sudah diberitahu bahawa recording hari ini, slides, semua akan dihantar kepada PJ Antarabangsa Cawangan. Dan saya rasa tidak ada masalah yang timbul. Dan semua ahli Pandu Puteri Malaysia boleh mengambil bahagian dengan syarat ada ID Pandu Puteri. Sudah daftar online. Sebab baru-baru ini, I think 2 hari lepas, saya ada terima data keahlian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. So daripada data yang saya terima, saya nampak tak payah type apa-apa dalam chat, dengar saja, tak payah type apa-apa. Thank you. Dan apa yang saya terima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ialah dekat 10,000 orang ahli tidak berdaftar online. So bila tak daftar online, maknanya anda tak ada ID.
Dan bila tak ada ID, tidak boleh mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran Pandu Puteri. Whether di peringkat daerah, cawangan, kebangsaan, antarabangsa. So tolong pastikan semua ahli yang ada di sekolah daftar untuk mendapat ID. Ramai. So mengikut banci online dengan KPM dan juga mengambil kira bukan bawah KPM. KPM hanya sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi kami ada Clover, ada Cadet, ada Sukarelawan, ada Klip-Klip, ada Trafalgar, Pemimpin. Okay. Banci keahlian kita pada akhir 2022 ialah 300,003 orang ahli. Ini satu peningkatan yang tinggi kalau ikut keperatusan. So saya ingin ucapkan tahniah kepada semua pemimpin, ahli. Jadi kalau ada kawan-kawan, sebab nanti bulan Mac akan naik darjah, naik tingkatan. So tolonglah daftar online. Dan sekarang kalau ada belum daftar, daftar untuk mengambil bahagian. Dan untuk lencana World Thinking Day, tak payah anda pesan, kami menyediakan. Dan cawangan-cawangan boleh dapatkan daripada cawangan Terengganu. Terengganu menyediakan lencana World Thinking Day yang wax punya dan boleh dapatkan dari mereka. Dan selain daripada itu, yang menghadiri sambutan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Kebangsaan di Terengganu juga akan dapat lencana di sana dan juga sijil penyertaan peringkat kebangsaan. So untuk aktiviti pack World Thinking Day ni, semua jika anda masukkan laporan yang telah mengambil bahagian dalam aktiviti pack, semua layak menerima sijil. Sijil kami belum pasti kebangsaan atau antarabangsa because this is World Thinking Day. Kami seboleh-bolehnya kami akan cuba untuk mendapatkan terbaik untuk ahli because you all perlukan markah untuk co-curriculum PAJSK. Betul? So that is why I'm saying you have to read, must read. Dan kalau kita lihat tema World Thinking Day tahun ini, in English is Our World, Our Peaceful Future. Alam sekitar dan keamanan. So bila ada tema dan kami akan gunakan tema ini sepanjang tahun ini dalam apa-apa program yang kami buat di peringkat kebangsaan. This theme will be used. Dan kalau ingat tahun lepas, in 2022, it was Our World, Our Equal Future. Persekitaran dan kesaksamaan jantina. Dan tahun 2024 lain. Our World, Our Thriving Future. Alam sekitar dan kemiskinan global. So every year, setiap tahun, tema World Thinking Day akan berubah. Dan sambutan ini telah mula pada tahun 1926. Dan selalunya semasa sambutan ni boleh buat di peringkat sekolah, daerah, cawangan, kebangsaan dan kita akan beri hulurkan bantuan. Whether 10 sen ke 20 sen ke 30 sen tak kira. Dan duit ini akan dikumpul
satu Malaysia kami akan kumpul duit ini dan hantar ke WACS. WACS ini adalah World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Dan duit ini Panda Puteri Malaysia tak boleh simpan. Kalau kita kutip RM10,000, semua kena hantar. Duit ini akan digunakan untuk membantu ahli-ahli atau negara-negara yang miskin, ahli-ahli kita, untuk dokumentasi dan juga untuk program-program yang boleh kita mengambil bahagian. So you should know that kita perlu bantu satu sama lain. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan di sini, saya juga ingin ucap tahniah kepada semua, I think lebih kurang 1,000 orang telah menyertai Zoom call dan ada yang tak boleh masuk sebab maksimum ialah 1,000. 1,000 saja. Padahal kita ada ramai ahli. Dan satu lagi pesanan untuk semua pemimpin pada 14 Februari, tolong ambil peringatan, kami akan sebarkan maklumat ni pada 14 Februari 3 petang. Panda Puteri Malaysia akan mengadakan satu sesi bersama dengan KPM, BSKK tentang co-curriculum dan juga tentang pemberian markah PAJSK. So semua pemimpin dijemput. Pemimpin saja sebab ahli-ahli tak bagi markah. Pemimpin yang akan beri markah kepada ahli-ahli mengikut penyertaan, pencapaian dan sebagainya. So we will be informing you and it will be like the first 1,000 yang boleh dengar. So ambil peluang untuk dengar supaya ahli-ahli kita dapat markah yang sepatut mereka terima. Yang lain tolong tutup mikrofon. Thank you. Tak payah berbual. Okey, dengar saja. So sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa antarabangsa yang diketuai oleh Puan Judy dan juga jawatan kuasa beliau telah melaksanakan semua program-program antarabangsa dengan cemerlang. Dan untuk maklumat, Girls Summit yang telah diadakan di Sandakan tahun lepas telah diiktirafkan sebagai peringkat antarabangsa. Kami baru dapat surat daripada KPM bahawa Girls Summit is international. So kami akan cuba untuk mendapatkan pengiktirafan yang sewajarnya. Itu sebab bila hantar laporan, mesti dalam tempoh 1 bulan kita perlu hantar laporan untuk mereka tentukan markah-markah untuk pencapaian di peringkat apa. So once again, thank you very much and all the best to you. Terima kasih. Jumpa di Terengganu 25 dan 26 Februari. Kami sama-sama jumpa di Terengganu nanti. Yang pergi. Bye. Thank you, Datuk. Okey, terima kasih Datuk Jaya. Terima kasih Datuk Jaya. Terima kasih semua. Thank you. Okey, adakah kita mahu teruskan dengan sesi soal jawab kita? Terima kasih. Puan, saya soalan Puan. Okey, teruskan. Bagaimana untuk tahun 6 Puan? Tahun 6 perlu laksanakan aktiviti tunas juga Terima ke? kasih. Terima kasih. Okey, adik-adik tak perlu ucap terima kasih dekat sini ya. Kita belum habis lagi ya, adik. Okey, masih ada sesi soal jawab di sini. Okey, tadi saya dengar soal. Takut dia mula kita nak hitam. Oh.
Alat muzik tu boleh guna barang lain ke? Okey, sebentar ya, saya nak teruskan dengan soalan daripada wilayah persekutuan tadi mengenai murid tahun 6. Okey. Dan juga murid tahun 3 yang belum didaftarkan lagi. Mereka belum ada lagi uniform. Terima kasih atas soalan tu. Yang lain mohon mute dulu ya. Saya dapat tengok dekat sini ada beberapa peserta yang masih tidak mute. Okey, jadi untuk murid tahun 3 dan murid tahun 6 sebab mereka status mereka dalam keadaan terumbang-ambing ya. Jadi macam mana tu Puan Judy? Because kalau tahun 6 saya rasa tak ada masalah sebab mereka sudah berdaftar, sebab nombor keahlian kita tak berubah ya. Walaupun dia dah jadi tunas ke remaja ke, nombor ahli tetap sama yang saya tahu. Betul kan? Jadi But according to Datuk just now, she said that only those with a registered number. ya, kalau kita ikut they are still registered, right? Those who are darjah 6 tu, darjah 6 tu Darjah masih, 6, yes, they are masih registered. lagi kan, walaupun dia 13 years old. Yeah, they are registered. It's only the very new, those who baru ni. Puan Judy, tapi mereka dah dikira remaja, is it? Dah kira tahun baru kan, 2023. Still valid. Still under tunas until they start school, unless they have already started school in the. Kita ikut sesi lah, kita ikut Yes, sesi correct. akademik. Kita ikut sesi akademik, jadi mereka masih tunas. Jadi boleh buat aktiviti yang disediakan untuk tunas. Untuk murid tahun 3 tu yang I think murid yang belum berdaftar, even though they are already 9 tahun kan. Tapi kalau dia tak berdaftar tu, kita simpanlah dia dulu untuk aktiviti 2024. That is my opinion. Betul Yeah, kan? they can do the activity. Tapi Because they are still continuing to be members, right? Those yang belum registered. Macam mana pula dengan markah PAJSK dia Puan? Yes, the markah is only entered end of the year, right? Hampir tutup. Oh, untuk tahun 6 tu? Ya, betul. So that's why saya tanya, adakah sepatutnya dia masuk yang baru? Sebab mereka belum daftar sebagai remaja, tak boleh kot. Kan? Mereka tak boleh jalankan aktiviti ni ke Puan? They can carry out, but still under tunas lah, because they haven't joined remaja yet. Okey, kalau under tunas tak ada lah, dia orang tak boleh isi dalam, tak dapat markah PJSK. Ya, saya rasa untuk PJSK tu tak boleh lah. Okay. But anyway, I know you are very interested in getting marks, but you join an activity because you love the activity, not because you're chasing marks only. Let's put it this way lah. Okay. Jadi tahun 6 perlu laksanakan aktiviti tunas. Betul? Ya. Kalau nak kalau kita nak ikut nanti kita buat aktiviti tunas. Tapi kalau nak consider tentang markah PAJSK tu, I don't think boleh guna tak. Rasanya memang tak boleh untuk PAJSK. Darjah 5 tak ada masalah sayang. Sekarang ni kita tengah bincang pasal darjah 6 yang nak naik form 1. Okey, darjah 4, darjah 5 tak ada masalah. Boleh. Darjah 6 tu nanti bila dia masuk sekolah menengah, dia bagi je dekat guru kelas dia punya sijil tu. Nanti saya rasa kalau isi dalam ekstrakurikular. Ya, boleh juga. Dia dapat. I mean, you can always give it a try, but whether they accept. But it's not a promise lah sebab bukan kita yang menentukan. It's not us who are giving the markah. You can put it in and try. Okey, kalau dapat sijil bagi dekat cikgu sekolah menengah nanti. Harap-harap bila sekolah menengah pun you all semua dapat join sebagai ahli pandu puteri jugalah. Miss Judy. Habis Yes.
I have a question. So if the year 6, I'm not bothered about the PGSK marks, but can they use this activity in their personal log? Yes, put it in their Of course. Pukul Peribadi. For remaja, when they go That after one, I think remaja. we did ask before. They did say that if, as long as they have not entered the remaja yet, then not yet lah. Okay. Okay, jadi ada apa-apa soalan lagi? Tiada. Okay, okay, adik-adik, kalau adik-adik nak leave boleh tak perlu kata bye. Because maybe ada lagi pemimpin-pemimpin yang masih mahu bertanya, mahu berbincang. Adik-adik Tunas, kalau dah tak ada soalan boleh leave. Okay, thank you for joining us. Tak perlu cakap bye-bye, thank you. Okay. Okay, Puan Darshini, Darshini, are you there? Puan Darshini? Yes. Yes. Because the last activity, which is optional, the one, actually this activity ends in April. So maybe you can try to like slot it in, because by April, school reopened already. The girls would have joined remaja. Yeah, because if because say if for you are the Batik doing the girls, right, they would have already like finished, and then when they start remaja, like this would be one of them. So I see a way out will be for them to do the last optional activity, the walk the world one, because that one is in April. So that will give them a leeway to submit in April. That means you submit in April lah. Don't submit in March. Yeah. Oh, yang pasal apa ni, yang jalan, yang walking tu, ada yang tanya boleh join sama dengan ahli yang bukan Pandu Puteri. I rasa boleh kan? According to regs, you can. Yes. You can walk with anyone. You can walk with anyone. But it's better kalau if they are Tunas, walk with an adult. Don't sendiri jalan-jalan. Must be accompanied. For Tunas, must be accompanied by adult. Ya, ada lagi soalan? Nak tahu saja siapa yang boleh saya hubungi untuk nampak data Google Form. Nak tahu berapa orang dari Selangor. Berapa peserta dari Selangor yang menghadiri. Siapa yang boleh saya hubungi? Untuk sesi hari ini ke Puan? Ya, untuk sesi hari ini. Oh. So they will have to finalize the forms dulu. No, today's at session. the moment belum tahu. Today's session. So where can I see this? How can I see the spreadsheet? Who do I contact? Just want like to know who are the Selangor participants who listen today. Listeners, who are the Selangor listeners? That's all. Any way of knowing that? Then I can contact them. What's your name? My name is Phil. Nice to meet you. Please come in. Saya nak tanya boleh? Silakan Puan. Untuk yang pemimpin, maaf kalau terlepas pandang tadi, ada CJ juga ke untuk pemimpin sebab ada balas tadi kalau ikut paid activity, tapi rasanya pemimpin tak ada ruangan untuk buat kan paid activity. Okay, macam mana Puan Judy? Ada tak sijil kepada pemimpin? If they join the activity, yes. Aktiviti macam mana sebab yang ada PP remaja, bahagian Tunas, remaja dengan Clover cadet saja. Jadi pemimpin nak ikut yang mana satu? Pemimpin you follow your group. If you're pemimpin Tunas, you follow your, because you're facilitating for your
Oh, bantulah. Kira bantu tu akan dapat ada untuk So you add your name to your scholarship, the one that you submit. In your name. ada ruangan untuk pemimpin Nanti Pesuruhjaya Cawangan diorang akan buat Google Form untuk dapatkan nama pemimpin dan nama peserta. Okey, baik. Terima kasih. Jelas. Okey, adik-adik dah boleh keluar ya. Kita tinggal pemimpin saja yang nak tanya soalan. Adik-adik dah boleh keluar. Terima kasih. Bye. Kalau ada pemimpin yang nak stay untuk tanya soalan, boleh terus kat sini. Kita masih lagi buka sesi. Okey, ada lagi ke soalan? Kalau tak ada, kita akhiri sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum. Okey, ada. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan maaf saya terlambat masuk tadi, saya tertinggal apa-apa. Saya nak tanya kalau katakan dapat aktiviti nak dah siapkan semua dan hantar pada Google Form. And then diorang boleh dapatkan apa-apa badge ke? Terima kasih. Okay, terima kasih soalan. Kalau buat boleh dapat patch soalannya. Boleh dapat. Kita sediakan sijil. Okey, sijil ni. Ada tadi yang last tadi tu patch apa ya? Patch tu kalau yang tu kena kalau pergi ke sambutan di Terengganu nanti. Okey. Okey, jelas ya? Okey, terima kasih. Sama. Sekiranya murid-murid hanya melengkapkan 4 aktiviti dalam pad tanpa membuat aktiviti berjalan, adakah diterima? Ya, boleh. Betul kan Puan Judy? Kita masih terima ya walaupun yang tak ada aktiviti berjalan tu, tapi aktiviti berjalan tu kepada WAX kan? Baik, cikgu. Yeah, as long as they finish the first 3 activity. Yang the last activity is optional. But for the last activity, kalau yang buat, they can submit to WAX. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, kita akhiri taklimat kita pada hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih. Dan Assalamualaikum dan salam Pandu Puteri. Bye-bye. Bye-bye.